أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Surah Ali Imran pada juzuk yang keempat ayat 194. Mafhumnya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau menghina kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak memungkiri janji. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada petang ini di dalam siaran secara langsung kita mengisi ruang-ruang kehidupan kita dengan ilmu pengetahuan dan sedikit nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati usaha kita yang sedikit ini
dan menjadikan pertemuan kita di alam maya ini sebagai penebus untuk kita menjadi selamat di bumi mahsyar pada hari yang disebut oleh Allah, innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Dan saya mendoakan muslimin dan muslimat yang menyaksikan siaran ini berada dalam keadaan sihat, di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang tertera tajuk yang bakal saya sampaikan biiznillah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah juga adalah di bawah tajuk kemuliaan hakiki. Muslimin dan muslimat sekalian, kalaulah kita membaca Al-Quran, memanglah secara umumnya manusia ini secara umum dahulu, manusia ini sama ada dia Cina, Melayu, Hindu, apa saja bangsa dan apa saja agama, selagi dianya nama manusia, maka dia mendapat kemuliaan daripada Allah atas sifatnya sebagai manusia yang dicipta oleh Allah. Yang itu asas dulu. Boleh rujuk dalam suratul Isra ayat 70 atau 71. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Al-ayat. Allah Ta'ala sebut, ini asas dulu. Allah kata, dan demi sesungguhnya, karramna, fi'lun madhi, kami telah memuliakan. Karramna bani Adam. Allah Ta'ala sebut, kami telah memuliakan anak Adam. Sebut saja anak Adam, itulah manusia. Maka bila kita jadi manusia, tak kiralah agama apa, bangsa apa, selagi nama dia manusia, dia dimuliakan Allah. Itu asas, kena faham tu dulu. Sekejap lagi baru kita lihat tajuk sebenar. Selagi nama manusia, mulialah. Dan Allah sebut dalam ayat yang sama, antara sebab manusia ni mulia, Allah kata, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka dengan kenderaan darat dan kenderaan laut. Itu antara kemuliaan manusia. Mana ada kita jumpa lembu driving a car. Lembu bawa kereta, mana ada? Lembu naik lori ada nak korban ni. Lembu naik lori, hak tu ada.
Tapi yang bawa lori manusia. Mana ada lembu bawa feri? Duduk lembu tu dia drive bawa feri pi Langkawi. Mana ada? Semua manusia. Allah Ta'ala sebut wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka fil barri. Barri makna darat. Kita boleh naik kereta. Diberi ilmu oleh Allah mencipta kereta. Kita naik motor. Fil bahari. Kenderaan di laut. Kita boleh naik feri, naik kapal pesiar. Allah kata ini di antara kemuliaan manusia. Binatang tak dapat. Termasuk juga kata Allah, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dan kami beri mereka dengan rezeki yang baik. Allah sebut. Breakfast kita nasi lemak. Breakfast kita roti canai. Walaupun kita masih belum dibenarkan untuk dine in. Masih lagi terpaksa tapau. Dia yang syoknya bila dine in tu. Bila kita boleh duduk dalam kedai tu. Roti canai, tambah perokok-perokok antarabangsa. Dia lagi sedap. Lepas dia kena roti canai tu, dia balas rokok dia tu. Allahu Rabbi. Yang mati awal tu kadang-kadang tak berhenti lagi isap rokok. Tuan-tuan muslimin muslimat. Mana ada lembu kambing pagi-pagi breakfast roti canai? Mana ada? Mana ada lembu kambing pagi-pagi makan nasi lemak? Mereka makan rumput, makan daun pokok. Ini di antara kemuliaan yang Allah sebut secara umum. Selagi namanya Bani Adam, selagi nama dia anak Adam, itulah kemuliaan bagi dia. Iaitu dia dicipta Allah sebagai manusia dan dia diberi rezeki yang baik. Dia diangkut Allah dengan kenderaan darat dan laut, dan dia diberi kelebihan berbanding makhluk-makhluk yang lain dengan akal fikiran dia. Itu kita manusia secara umum memang dimuliakan oleh Allah di atas sifat penciptaan manusia itu. Baik, poin pokok tajuk yang ingin kita bahas, sembang tengok, adalah kemuliaan hakiki di sisi Allah. Itu yang paling penting. Kita ni mulia di sisi Allah. Tentu ada jalan yang Allah cerita di dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak achieve, kita nak sampai kepada level kita ni mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam Al-Quran, di sana ada ayat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan manusia-manusia yang tersilap langkah, yang mereka merasakan bahawa mereka boleh mencapai kemuliaan dengan pangkat kebesaran mereka. Mereka merasakan mereka boleh mencapai kemuliaan dengan harta benda mereka yang melimpah ruah. Allah Ta'ala dedahkan kesilapan, kekufuran, keangkuhan manusia-manusia ini, yang merasakan bahawa dengan kuasa yang ada, mereka rasa mereka hebat. Dengan harta yang melimpah ruah, mereka rasa mereka sudah hebat dan mulia
pada pandangan manusia. Mari lihat ayat. Pertama saya baca surah Az-Zukhruf ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wanada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ayat 51 daripada surah Az-Zukhruf. Kisah seorang pemerintah yang kerap kita baca paling banyak di dalam Al-Quran, iaitulah Fir'aun laknatullah, yang merasa gah, merasa megah, merasa dia hebat dengan kuasa yang ada padanya. Walaupun di celah-celah kehidupannya, dia menentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah cerita dalam ayat yang saya baca tadi. Wanada Fir'aunu fi qaumihi, dan menyerulah Fir'aun kepada kaum. Nada, kalau buka tafsir, maknanya Fir'aun menghimpunkan rakyatnya. Dia panggil semua, dia himpun, lalu dia bercakap. Ucapan pemimpin lah. Dia kata apa? Qala ya qaum, wahai kaum, alaysa li mulku Misr, tidakkah bumi Mesir ini aku punya? Itu dia Fir'aun. Alaysa li mulku Misr. Itulah hebatnya negara, nama dia Mesir. Negara yang disebut Allah di dalam Al-Quran ialah Mesir. Itu hebat dia, negara Mesir. Baik. Alaysa li mulku Misr, tidakkah Mesir ini aku punya? Aku yang memerintah Mesir, aku punya Mesir. Bumi Mesir ni aku punya. Bayang tengok ucapan. Sebutih pasir pun Fir'aun takkan dapat buat. Sebatang pokok pun Fir'aun tak dapat buat. Tiba-tiba dia mengaku Mesir ni dia punya. Punya sombong angkuh. Lepas tu dia kata apa lagi? Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai mengalir min tahti, di bawah istana. Memang kalau buka tafsir, Imam Al-Qatadah menafsirkan dengan beberapa batang sungai yang mengalir, yang telah diarahkan punca daripada sungai Nil, diarahkan beberapa batang sungai termasuk sungai Nil masuk di bawah celah-celah istana dia. Oh, hebat dia rasa. Dia rasa itulah kemuliaan dia. Dia rasa itulah kehebatan dia, izzah yang dia miliki. Walaupun akhirnya dia dihumban ke dalam neraka. Bangga dia dengan kekuasaan dia, menentang Nabi Allah Musa alaihi salam, dan dia merasakan dengan kuasa yang ada, dia sudah hebat, dia sudah mulia. Baca pula surah Al-Qasas. Tengok ayat 76. Seorang lelaki yang berbangga dengan harta dia, merasakan kemuliaan dia dengan harta dia, merasakan dia hebat sebab harta dia banyak. Allah, ini perangkap syaitan, tuan-tuan.
Kita ni kalau banyak harta, lagi banyak tolong bantu orang. Itulah sikap orang beriman. Itulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Itulah Talhah. Itulah Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Tetapi kekayaan mereka dikongsi sama oleh sahabat-sahabat yang miskin. Ayat 76 suratul Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Kata Allah, inna Qarun, selalu dengar kan? Sesungguhnya Qarun itu kana min qaumi Musa, adalah dari kaum Nabi Musa juga. Mengikut riwayat, sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ada kata anak penakan macam-macam lah. Tapi tetap daripada kaum Nabi Musa, Bani Israel. Fabagha alaihim. Dan dia bersikap bagha, burah. Burah makna penderhaka. Bagha makna melampau lah. Melampau sungguh. Baik, tengok Allah kata ayat selepas ni. Inna wa atainahu minal kunuzi. Tengok. Allah kata, kami telah mengurniakan padanya minal kunuzi. Jamak daripada kanzun. Kanzun, kunuzi. Kanzun, harta benda. Kunuzi ni perbendaharaan harta yang melimpah ruah. Mana nak bayang? Kira harta punya banyak lah, senang cakap. Dan banyak mana harta dia? Baca ayat tu, 76 Al-Qasas. Banyak mana harta dia? Nak bayang banyak mana harta dia, letak tepi dulu. Tengok ayat tu. Bila kita baca ayat tu, tahulah kita banyak mana harta dia. Kata Allah, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Nah, ni gambaran banyak harta dia. Allah kata, sesungguhnya mafatihah, jamak daripada miftah. Miftah, anak kunci. Mafatihah, jamak anak kunci, anak kunci. Cukup tengok anak-anak kunci aja, then imagine jutawan ke, billionaire ke, trillionaire ke, apa benda ni si Qarun ni. Tak boleh nak bayar. Hanya dengan kita baca ayat tu, bila Allah kata sesungguhnya anak-anak kunci untuk membuka kilang-kilang dia, gedung-gedung dia, latanu bil usbati ulil quwwah, terpaksa dipikul, dibawa dengan payah dan susah oleh usbah. Usbah makna sekumpulan yang quwwah, yang tubuh dia kuat dan sasa. Bukan jenis kurus cikeding punya, bukan.
tubuh yang kuat dan sasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan buka dalam tafsir Abrul Athir, tuan-tuan jumpa pandangan yang dilontarkan oleh Ibnu Abbas bahawa yang dimaksudkan oleh Allah dengan membawa anak-anak kuncinya oleh sekumpulan manusia yang kuat, yang tubuh dia kuat. Ibnu Abbas kata 40 orang lelaki yang tubuhnya sasa dan kuat. 40. Allahu Akbar. Ni pandangan sepupu Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Abrul Athir. Dalam tafsir yang lain diambil pandangan Imam Mujahid. Imam Mujahid menyatakan 40 orang pemuda yang tubuhnya seperti ahli gusti. Oh, lagi dahsyat. Bayang tubuh macam wrestler, 40 orang. Baru bawa anak-anak kunci, mafatihah. Agak-agak kilang gedung dia banyak mana? Fikir. Dia merasa dia hebat dengan kekayaan dia. Sampai kaum dia peringatkan dia, la tafrah. Engkau jangan bermegah sangat. Engkau jangan rasa hebat. Sebab di antara ucapan Qarun ialah wa uti, aku ni dapat semua ni ilmin indi. Aku dapat ni sebab kerana kekayaan, kerana ilmin indi, kerana ilmu aku. Aku ni pandai. Aku ni pandai, kata Qarun. Ilmin indi. Itu dalam Al-Qasas. Baca ke depan sikit jumpa ayat. Bila kaum dia marah dia, kaum dia kata dia macam-macam, dia bermegah dengan kekayaan dia. Akhirnya dia jawab, aku jadi kaya ilmin indi, sebab aku pandai. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita pandai, mengaji tinggi, jadi orang besar, hebat, ada first degree, ada masters, ada PhD. Kita jadi pandai, kerja kita gaji puluh ribu sebulan. Otak, akal, otak yang Allah bagi, yang kita berfikir, skor dalam exam. Apakah tuan-tuan muslimin muslimat tidak boleh berfikir bahawa Allah boleh putuskan satu saja urat saraf otak kita, nama dia neuron. Astaghfirullahalazim. Allah putuskan satu saja saraf kita, saraf otak nama neuron. Semua kita ada berapa neuron? Lebih kurang 2 trilion. Allahu Akbar. 2 trilion saraf otak, nama dia neuron. Punya halus Allah Ta'ala buat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Halusnya saraf-saraf otak kita, 2 trilion Allah buat untuk kita. Apakah tuan-tuan muslimin muslimat fikir Allah tak boleh putuskan satu wayar saja, habis kita. Bangun-bangun tidur pagi besok jadi gila tu. Bangun-bangun dia tak ketahuan, putih. Orang Kedah kata wayar putih kan. Orang Kedah kata wayar putih. Jadi gila, jadi ketahuan. Qarun tu ucapan dia. Ilmin indi, sebab aku pandai, aku ada ilmu. Jangan berlagak muslimin dan muslimat. Kepandaian kita, kecerdikan kita Allah yang bagi. Gunakan dia untuk agama Allah. Baik. Qarun merasakan itulah kemuliaan dia melalui harta.
Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Akhirnya Allah sebut fakhasafna bihi, kami tenggelamkan, kami benamkan dia ke dalam bumi dengan rumah-rumah, dengan harta-harta dia lingkup duduk dalam bumi. Itu yang orang Melayu panggil harta Qarun, harta Qarun. Baik. Saya sebut tadi kemuliaan yang hakiki. Itu semua kemuliaan di dunia yang tak punya apa. Saya bawa tadi contoh Fir'aun merasa hebat dengan kuasanya, ayat 51 Az-Zukhruf. Saya bawa tadi contoh baru sekejap si Qarun yang berbangga dengan harta dia, ayat 76 Al-Qasas. Sekarang mari kita tengok jalan kemuliaan yang Allah ajar apa dia. Saya yakin tuan-tuan muslimat hafaz ayat ini. Ayat 26, ayat 27 surah Yasin. Duk baca Yasin, hari-hari kita baca. Ayat 26, ayat 27, itulah jalan kemuliaan yang Allah ajar kepada kita. Qila dakhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Itu dia kemuliaan. Kisah apa? Guna baca awal kan, semua hafal. Waja'a min aqsal Madinah. Kisah apa? Seorang lelaki yang disebut dengan Sahibul Yasin, yang disebut dalam tafsir dengan Habibun Najjar, An-Najjar, atau carpenter dalam bahasa Inggeris, atau Melayunya tukang kayu. Seorang lelaki tukang kayu, carpenter. Apalah sangat kelulusan seorang tukang kayu. Cari rezeki dengan bertukang. Repair rumah orang, buat meja, buat kerusi. Dia itu kemahiran dia. Apalah sangat kelulusan yang dia perlu ada. Tak payah sekolah, tak apa. Dia ada skill itu. Dia boleh cari makan, rezeki Allah luas. Tapi lihat Habibun Najjar, bagaimana dia mendidik dan mengajar kita dengan kemuliaan. Ketika dia menyelamatkan, membela 3 orang utusan yang diancam lanarjumannakum walayamassannakum minna azabin alim. Ketika 3 utusan datang ke sebuah bandar untuk berdakwah, memang Nabi, Rasul, semuanya datang ke bandar. Mana ada kampung, semua datang ke bandar. Sebab orang bandar begitulah, moden, kemudian sombong, angkuh kadang-kadang. Maka Nabi, Rasul memang Allah hantar ke bandar-bandar. Nabi Muhammad bandar, kota Makkah tu bandar hebat. Baik. 3 utusan yang diancam dengan tindakan nak direjam, nak diusir, nak diambil tindakan macam-macam. Habibun Najjar berlari daripada hujung bandar. Ja'a, seorang lelaki telah datang, iaitulah Habib. Min aqsa, aqsa makna jauh. Aqsal Madinah, Madinah bandar. Dia datang daripada hujung bandar, workshop dia situ. Dia dengar cerita 3 utusan mahu dibunuh, diganggu atas urusan kerja dakwah. Dia meninggalkan workshop dia. Dia berlari mempertahankan 3 utusan. Berlakulah dialog antara dia dengan kaum dia. Panjang cerita. Akhirnya dia dibunuh. Dia dipijak.
Beramai-ramai dipijak sehingga terburai tali perut dia. Dia mati syahid. Dan poin yang kita nak sembang ialah di mana kemuliaan dia. Ketika Habib, Allah cerita, qila dakhulil jannah, masuk syurga. Allahu Akbar. Masuk syurga, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang secara jujur kita sebut. Bila sebut bab mati, kita cukup takut. Kan? Sembang bab mati ya kita rasa semacam, kita rasa gerun. Betul lah. Kita nak dimandikan. And then kita nak duduk sorang-sorang di alam barzah. Dalam kubur yang sempit. Allah, takutnya. Tapi satu benda yang kita kena hiburkan hati kita, yang selalu saya sebut dalam kuliah. Nak masuk syurga, kita kena mati dulu. Itulah penghibur kita. Dan kita prepare lah kita nak mati. Amal soleh kita, istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah. Allah, taubat kita atas segala dosa, banyakkan amal-amal. Lalu nak ke syurga, mestilah mati dulu. Dan kita kena bersedia untuk itu. Ketika Allah kata ke dia, qila dakhulil jannah, masuklah dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah elok ya Allah kalau kaum aku tahu, kaum yang pijak aku tadi, kaum yang halau Rasul itu, bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ini dia poin. Kalaulah kaum aku tahu bahawa aku yang pertama, bima ghafarali, aku telah diampun oleh Allah. Segala dosa-dosa aku Allah dah ampun habis dah, tak ada. Waj'alani minal mukramin, tu yang paling mahal sekali. Dan kalaulah kaum aku tahu bahawa sesungguhnya Allah waj'alani minal mukramin, Allah telah menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Itulah kemuliaan. Apa dia? Mempertahankan Islam, mempertahankan kebenaran. Itulah kemuliaan. Dan mati atas dasar itu. Mati atas dasar mempertahankan kebenaran Islam, mempertahankan izzah kemuliaan Islam. Kalau Habib, dia mempertahankan 3 orang utusan itu, maka kita mempertahankan para ulama yang ikhlas untuk membimbing ummah. Jangan biar ulama dicaci maki. Kita mesti bangun mempertahankan para ulama ini, yang ikhlas untuk menjaga masyarakat. Allah Ta'ala beritahu itulah kemuliaan, yaitu mempertahankan kebenaran bersama dengan orang yang membawa kebenaran. Dan kita berhempas pulas mempertahankan kebenaran Allah Ta'ala yang Allah ajar itu, yang Nabi Rasul ajar kita. Dan mati dalam keadaan sedemikian, mati mempertahankan kebenaran itu, itulah kemuliaan. Walaupun waktu kita mati, kita tidak ada kuasa apa di tangan. Walaupun ketika kita mati pada waktu itu, kita tidak meninggalkan harta yang banyak. Tetapi hidup kita curahkan untuk itu, mempertahankan kebenaran yang kita baca dalam surah Yasin. Maka itulah habuan istimewa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat contoh lain. Kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada 70 musahirin,
70 orang ahli-ahli sihir yang berentak dengan Nabi Musa dalam surah Asy-Syu'ara, dalam Al-A'raf. Ini 2 surah yang paling banyak cerita pertembungan Nabi Musa dengan 70 ahli sihir itu. 70 ahli sihir ni, tuan-tuan muslimin muslimat, bukan kaling-kaling lah kata orang, bukan calang-calang lah. Ibnu Abbas kata mereka 70 orang adalah ahli-ahli sihir yang cukup hebat. Bukan tahap baru masuk akademi sihir, bukan. Bukan baru masuk akademi, no. Mereka sudah master, mereka pakar dalam bab jampi-jampi sihir. Mereka hidup bergantung pada habuan daripada Fir'aun. Tuan baca ayat 41 surah Asy-Syu'ara. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Allahu akbar. Ayat 41 Asy-Syu'ara. Fir'aun kata apa? Allah kata apa? Maaf, Allah kata apa? Falamma ja'a as-saharatu, maka tak kala datang menghadap ahli-ahli sihir, datang mereka menghadap Fir'aun setelah mereka dihimpunkan di seluruh Mesir untuk berhadapan dengan Nabi Musa. Lalu ketika itulah mereka tanya Fir'aun, a inna lana la ajran, adakah kami akan dibayar upah, habuan, ganjaran, in kunna nahnul ghalibin, kalau kami boleh mengalahkan Nabi Musa, adakah kami akan dibayar dengan ganjaran, upah? Berapa ramai yang menjadi keyboard warrior, yang menjadi ejen-ejen musuh, yang menabur fitnah dalam Facebook, dalam WhatsApp, mendapat upah RM1, RM2, menghina Islam, menghina para ulama. Perangai kamu adalah satu perangai serupa ketika ahli-ahli sihir masih kufur kepada Allah. Bila mereka kata begitu, mereka minta, adakah kami akan dibayar upah? Maka tengok ayat selepasnya 42. Qala na'am. Fir'aun kata, ya. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Bahkan kata Fir'aun, bukan kata upah, tetapi kamu muqarrabin, kamu akan jadi golongan yang hampir dengan aku. Maksudnya jadi kroni lah. Kamu akan jadi kroni aku. Bahasa sekarang kroni lah. Kamu nak apa? Nak projek apa? Cakap. Asalkan kamu boleh memadam cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, baca ayat tu sampai habis. Ketika mereka mula, fa'alqaw hibalahum wa hisiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun fa'ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Allahu akbar. Ketika mereka mencampakkan hibal, hablun, tali temali, hibal, mereka campak tali temali mereka yang mereka sihir menjadi ular yang bergerak. Juga mereka campakkan isiyahum, asa, tongkat. Ada dua di situ. Pertama, hablun, tali.
hibal, tali temali. Kedua, tongkat. Mereka campak, mereka seru dengan satu jampi. Jampi yang saya selalu sebut dalam kuliah, yang saya hafal sampai sekarang. Jampi yang digunakan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun untuk menjadikan tali temali itu, ular dan sebagainya. Jampinya tak ada lain, nang botinang koi boti koi. Itulah jampi dia. Kan, itulah jampi dia. Nang botinang koi boti koi. Allahu Akbar. Sihir yang mereka belajar. Lalu tali itu dilempar menjadi ular. Dalam pandangan Nabi Musa, ular. Dalam pandangan ahli sihir, hanyalah tali. Itu dalam tafsir Al-Azhar, Al-Marhum Hamka. Tuan-tuan muslimin muslimat. Allah Ta'ala, Faris, anak murid dari kuliah buat lawak. Allah Ta'ala cerita, fa'alqa Musa. Lalu Nabi Musa campak pula tongkat dia. Talqaf. Talqafu ma ya'fikun. Lalu tongkat Nabi Musa jadi ular, memakan habis semua tipu daya ular-ular yang kecil itu. Apa jadi? Ini dia kemuliaan ahli sihir. Bila mereka tunduk pada kebenaran, itulah kemuliaan. Bila mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah, tidak lagi bersama Fir'aun, mereka bersama Nabi Musa, itulah kemuliaan. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Lalu jatuh tersungkur ahli sihir, sujud ke tanah. Qalu, lalu mereka berkata, amanna bi rabbil alamin. Kami telah beriman kepada Tuhan Allah sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tengok. Mereka melihat kebenaran. Mereka tidak bertangguh. Dan disitulah kemuliaan mereka. Apabila Fir'aun naik angin jadi marah. Lalu Fir'aun berkata, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Lalu kata Fir'aun, sesungguhnya kata Fir'aun, aku akan memotong tangan dan kaki kamu bersilang. Maknanya potong tangan kanan, potong kaki kiri, bersilang. Wala usallibannakum ajma'in. Dan aku akan bunuh kamu, aku salib kamu semuanya. Juzu'in nakh. Dalam surah Taha, juzu'in nakh disebut dengan pokok tamar, pokok kurma. Paku di pokok kurma, 70 mati syahid. Kata Ibnu Abbas, itulah kemuliaan mereka. Ibnu Abbas sebut di pagi hari mereka adalah ahli-ahli sihir. Di sebelah petang mereka dimuliakan Allah. Mereka gugur sebagai syuhada. Mereka mati dengan kematian yang mulia. Mereka tunduk kepada Allah dan Rasul. Mereka tunduk pada kebenaran. Dan Allah mengambil nyawa mereka dalam keadaan yang cukup mulia. Mereka berpuluh tahun menjadi ahli sihir. Berpuluh tahun menjadi tunggak kekuatan kerajaan Fir'aun. Tetapi akhirnya Allah muliakan mereka dengan kematian. Walaupun nampak sakit pada mata manusia, tetapi mereka sebagai syuhada yang gugur mempertahankan iman dan akidah mereka dan mempertahankan kebenaran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itulah kemuliaan yang hakiki. Sebab itu, bila Allah hina manusia, tak ada siapa boleh muliakan dia. Itu yang Allah sebut dalam satu ayat.
dalam suratul Hajj. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Allah kata, maka barang siapa yang Allah hina, wa may yuhinillah, dan siapa yang Allah hina dia, hina Allah, hina lawan Islam, tak nak ikut Nabi, cakap bahawa Islam ni dia lebih pandai pada Nabi, wal'iyadzabillah. Allah kata, bila aku hina seseorang, fama lahu mim mukrim, maka tak ada siapa yang boleh memuliakan dia. Tak ada. Siapa yang berani dalam siaran secara langsung ni, live kita ni, siapa yang berani kata mulianya Fir'aun? Tak ada. Siapa yang berani kata mulianya Fir'aun? Walaupun kuasa dia besar, harta dia banyak, tak ada siapa yang berani kata Fir'aun tu mulia. Tak ada. Kita akan kata Fir'aun laknatullah. Siapa yang berani kata hinanya para sahabat? Tak ada. Melainkan kita katakan mulianya para sahabat. Kenapa? Kerana mereka mendokong kebenaran. Kerana mereka menyerahkan jiwa mereka, harta mereka, pemikiran mereka, yang kadang-kadang kita bila bercakap tentang para sahabat, kita jadi malu untuk membicarakan mereka kerana terlalu sedikitnya pengorbanan kita berbanding dengan para sahabat. Tetap kita kata mereka mulia. Bukti kita sebut para sahabat, kita akan sebut radhiyallahu anhum ajma'in. Allah redha ke atas mereka semua sebab mereka mulia. Walaupun ada di antara mereka yang 4-5 hari tak makan, pengsan, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah antara sahabat yang paling kerap pengsan. Dia masuk dalam Ahlus Sufah. Nantilah ada rezeki, kuliah saya ni insya-Allah tuan-tuan tiap-tiap minggu macam ni lah. Insya-Allah kita jumpa tiap-tiap minggu, kita sembang. Dan saya akan peringatkan nanti dalam Facebook, dalam WhatsApp saya akan hantar insya-Allah. Kita nak sebut, bila kata para sahabat, kita sebut radhiyallahu anhum. Kenapa? Sebab mereka mulia. Kenapa mulia? Sebab mereka pendokong bagi para rasul. Mereka pendokong bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama dengan Nabi. Mereka sanggup terburai perut, putih kaki, putih tangan, putih pinggang. Seperti Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far At-Tayyar dalam perang Mu'tah. Mereka sanggup meninggalkan dunia untuk agama Allah. Sebab itu mereka mulia. Walau ada di antara mereka yang miskin, tak cukup makan, susah, terutama muhajirin. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan muslimin dan muslim. Inilah yang kita mesti cari dalam hidup kita. Biarlah hidup kita di dunia ni okeylah, boleh makan, boleh minum, alhamdulillah. Taklah sekaya mana orang. Tetapi yang paling penting, diri kita. Bersama tak kita dengan Islam? Bersama tak kita dengan para ulama yang hendak kepada Islam yang sebenar-benar? Kalau itu ada, alhamdulillah. Jangan bimbanglah. Kalau itulah hidup kita, janganlah rasa risau lagi untuk menghadapi kematian. Walaupun di sudut hati takut. Tapi kalau kita sudah bersedia dan kita katakan untuk ke syurga mesti mati dulu, maka kita terima seadanya. Ketentuan Allah kita terima sereba-rebanya. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan manusia-manusia yang tetap mempertahankan kebenaran daripada Al-Quran yang Allah turunkan,
daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pertahankan, kita tidak akan biarkan sesuka hati manusia menghina agama Allah dan Rasul. Maka carilah kemuliaan ini. Ingat, rumah yang kecil ini kita akan tinggalkan. Wang ringgit kita tinggalkan. Yang akan kita bawa ialah amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada petang ini asbab untuk kita selamat di bumi mahsyar pada hari yang yaumatublas sarair, pada hari Allah akan membongkar segala rahsia kita. Allahu Akbar. Dan minta doa dengan Allah. Minta dengan Allah apa dia? Ya Allah, janganlah jadikan aku orang yang muflis di negeri akhirat. Minta. Doa lepas sembahyang. Jangan kita jadi muflis di akhirat. Jangan kita jadi muflis. Bawa pahala banyak, lepas tu nak kena bagi kat orang. Sebab fitnahnya, macam-macam, nyanyi orang, macam-macam kita buat. Jangan. Minta dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi golongan yang muflis di bumi mahsyar. Minta, sesungguh hati minta. Sebab kita takut sungguh. Kita tak punya apa di padang mahsyar. Sekadar itu dulu yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Allah mengurniakan keberkatan kepada negara kita. Allah memberi pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kita, terutama dalam menghadapi COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini. Kita berdoa semoga Allah mengangkatnya daripada negara kita dan kita boleh bebas, back to square one, insya-Allah. Pelan-pelan lah, setakat pelan pemulihan yang amat berhormat PM istihar kemarin kita baca semua. Mudah-mudahanlah Allah izinkan, insya-Allah. Dan marilah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma asrif 'anna hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak benar, terkhilaf, saya bergurau lebih kurang, itu kelemahan diri saya mohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.